Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Afifah Adila binti Muhammad Zaudi. Saya akan beri penerangan tentang plan pembelajaran peribadi serta kemahiran yang diperlukan pada abad ke-21. Plan pembelajaran peribadi merupakan satu plan yang dirangka untuk membantu individu mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri dalam merangka plan penambahbaikan dan meningkatkan kekuatan dalam mengatasi kelemahan diri. Tujuan plan pembelajaran peribadi ialah untuk meningkatkan kemahiran diri untuk berjaya dan memastikan diri mencapai kemahiran tersebut sepanjang menetapkan garis panduan dan tempoh masa untuk kuasai kemahiran tersebut. Untuk meningkatkan kemahiran pemikiran kritis abad ke-21, antara kemahiran yang diperlukan ialah pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, komunikasi efektif dan juga literasi digital. Yang pertama ialah pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah ialah kemahiran untuk menilai kemampuan dan menganalisis masalah dengan secara akal fikiran yang logik dan juga rasional. Antara kaedah yang digunakan untuk meningkatkan kemahiran pemikiran kritis dan penyelesaian masalah, yang pertama, memperbanyakkan membaca buku tentang cara-cara meningkatkan daya pemikiran kritis mengikut era terkini. Terdapat pelbagai buku di pasaran, antaranya Seni Berfikir Yang Hilang karya Hashizad Abdul Jamil dan juga artikel yang berkaitan pemikiran kritis di laman internet. Kaedah yang kedua untuk meningkatkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah ialah mempraktiskan kaedah yang telah dipelajari dalam urusan kehidupan harian sama ada sebagai pelajar ataupun sebagai seorang pekerja. Sebagai contoh, seorang pekerja yang diberi tanggungjawab sebagai ketua unit ataupun ketua bahagian, kemahiran pemikiran kritis digunakan dalam menyelesaikan masalah dan perlu mengambil keputusan yang bijak dan segera dalam menangani satu situasi yang di luar jangkaan. Secara tak langsung, kaedah tersebut dapat dipraktiskan dalam urusan kehidupan harian kita. Dan kaedah yang ketiga ialah meminta pandangan orang lain sebelum membuat keputusan. Dengan meminta pandangan orang lain yang lebih berpengalaman sebelum membuat sebarang keputusan, sedikit sebanyak mampu meningkatkan lagi kita punya pemikiran kritis. Dengan adanya bimbingan dan juga pandangan dari orang yang berpengalaman, ianya dapat membantu kita untuk membuat keputusan yang tepat. Kemahiran yang kedua ialah komunikasi efektif. Komunikasi merupakan salah satu proses yang melibatkan banyak faktor dan kesannya. Komunikasi juga merupakan proses pemindahan dan penyampaian maklumat dan pengetahuan dari seorang individu kepada individu atau pihak yang lain. Ianya merupakan satu proses ataupun kaedah pertukaran dan perkongsian idea, pendapat ataupun maklumat. Antara kaedah untuk meningkatkan komunikasi efektif ialah bergaul dan berkomunikasi dengan ramai orang. Sebagai contoh, mengikuti aktiviti-aktiviti yang melibatkan diri dan juga komuniti seperti kelab rukun tetangga ataupun persatuan penduduk kawasan perumahan. Dengan bergaul dengan ramai orang yang terdiri daripada pelbagai latar belakang yang ada di dalam kelab ataupun persatuan tersebut, dapat meminta sedikit sebanyak pandangan ataupun nasihat daripada mereka yang berpengalaman untuk memperbaiki kelemahan diri dalam komunikasi. Kaedah yang kedua ialah membaca buku atau artikel tentang cara meningkatkan kemahiran komunikasi yang betul dan efektif serta mempraktiskan dalam kehidupan harian. Ini kerana terdapat beberapa artikel yang memberi cadangan cara meningkatkan kemahiran komunikasi efektif ialah menggunakan kandungan yang tepat dan juga bahasa yang dituturkan jelas dan mudah difahami oleh orang yang mendengar. Komunikasi efektif itu dicapai sekiranya maklumat yang disampaikan dapat kepada orang yang mendengar. Kemahiran yang ketiga ialah literasi digital. Literasi digital merujuk kepada pengetahuan dan kemahiran seseorang untuk mencipta dan menyampaikan maklumat melalui media atau teknologi digital mengikut era zaman terkini. Antara kaedah yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kemahiran literasi digital ialah dengan menonton video yang berkaitan dengan cara meningkatkan kemahiran dalam penggunaan digital di platform media sosial seperti aplikasi YouTube ataupun TikTok dan mempraktiskan dalam kehidupan harian.
Kaedah yang kedua pula ialah meminta bantuan dan belajar dari orang yang pakar atau mahir dalam platform digital. Kesimpulannya, ketiga-tiga kemahiran tersebut dapat meningkatkan kemahiran pemikiran kritis pada abad ke-21 yang diperlukan oleh individu generasi kini. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.